Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi kita bertemu lagi dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 dengan Cikgu Fatihah. Okey, pada hari ini kita nak belajar apa? Okey, kita tengok. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat yang pertama, mendengar dan mentafsir soalan dengan teliti. Yang kedua, memberikan dua alasan terhadap soalan secara kritis. Jadi hari ini kita akan belajar untuk berikan alasan terhadap soalan secara kritis. Nanti kita tengok macam mana nanti cikgu akan tunjuk macam mana nak bagi alasan tu. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak tanya. Nampak tak ada 3 gambar cendawan? Tiga-tiga ni semua gambar cendawan. Kita tengok gambar yang pertama. Ni gambar yang pertama. Gambar cendawan apa ni? Ni gambar yang kedua. Ni gambar yang ketiga. Rasa-rasa cendawan apa ni? Kita tengok jawapan. Untuk gambar yang pertama adalah cendawan butang. Cendawan butang, kita boleh tengok dia baca bentuk bulat sikit kat atas tu. Ni adalah cendawan butang. Seterusnya kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni adalah cendawan sisir. Nampak tak dia sebab dia sisir-sisir, dia macam bentuk dia macam sisir. Jadi dia cendawan sisir. Untuk yang ketiga. Yang ketiga ni adalah cendawan tiram. Jadi untuk pengetahuan semua, cendawan-cendawan ni boleh dimakan. Jadi hari ni kita akan masuk tema 7, pertanian dan penternakan, dan kita masuk unit baru pada hari ini, unit 20. Mari bertani. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah penyediaan bongkah cendawan. Boleh buka buku teks muka surat 137 ya. Kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 137 ni. Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan penyediaan bongkah cendawan. Zara menyertai lawatan ke pusat penghasilan bongkah cendawan. Dia mendengar taklimat yang disampaikan oleh Puan Ayu, pegawai pertanian. Siapa Puan Ayu ni? Puan Ayu ni yang pakai baju warna biru tapi tudung purple ni. Yang ni lah Puan Ayu sebagai pegawai pertanian. Puan Ayu ni, dalam gambar ni Puan Ayu ni ada bagi tahu. Murid-murid sila tonton video ini. Kita nak tengok video apa? Jom kita tengok video ni sama-sama.
Okay, jadi semua dah tengok kan video ni? Okay, kalau dah tengok, kita pergi ke seterusnya. Okay, jadi ni adalah ringkasan daripada video tadi. Okay, kita boleh tengok video tadi berkaitan dengan penyediaan bongkah cendawan. Okay, kita boleh tengok gambar yang pertama ataupun langkah. Okay. Cikgu nak tanya, tadi kita ada berapa langkah semua sekali? Okay, kita ada 7 langkah. Okay, untuk langkah yang pertama, kita boleh tengok adalah penyediaan bahan media. Okay, apa penyediaan bahan media ni? Okay, penyediaan bahan media ni macam habuk kayu, dedak padi, baja. Okay. Ini adalah semua penyediaan bahan media. Okay, kita boleh tengok gambar, 3 gambar yang pertama ni semua berkaitan dengan penyediaan bahan media. Okay, gambar yang kedua pun berkaitan dengan penyediaan bahan media. Gambar yang ketiga pun berkaitan dengan penyediaan bahan media. Okey, seterusnya setelah kita menyediakan bahan media ni, kita beralih kepada pengukusan. Okey, pengukusan. Sebab apa? Sebab untuk cendawan tu hidup. Okey. Untuk memudahkan cendawan tu hidup lah. Okey. Seterusnya, penyuntikan benih. Okay, bila kita dah kukus dia punya media dia tu, tadi baja dia tu, tanah bercampur baja tu, okay, kita masukkan benih. Okay, lepas kita masukkan benih, kita kena pemeraman 60 hari. Okay, 60 hari ni sama dengan 2 bulan. Okay, kita kena peram dulu cendawan tu. Kita kena peram dulu benih tu. Okey, lepas kita peram, boleh kita buka penutup botol tu. Okey, sebab kalau kita tengok tadi, okey, bila dia suntik benih ni, dia akan masukkan dalam botol. Okey, jadi kita peram dulu 60 hari tu, kita tutup botol. Okey, lepas cukup 2 bulan ataupun lepas cukup 60 hari, baru kita buka penutup botol tu. Okay, supaya apa? Sebab masa benih tu dah mencapai 60 hari, benih tu telah matang. Okay, jadi bila dia telah matang, dia boleh keluarkan hasil. Okay. Okay, jadi kita boleh tengok untuk langkah yang kelima adalah penuaian. Penuaian ni setelah cendawan ni ataupun benih tadi tu dia keluarkan hasil. Dan hasil dia apa? Hasil dia cendawan dah. Okay, kita boleh tuai. Okay, seterusnya kita boleh tengok pembungkusan. Okay, langkah yang keenam adalah pembungkusan. Dan pembungkusan ni dia ikut grade, dia ikut kualiti, dia ikut berat cendawan tu. Dan seterusnya yang ketujuh adalah pemasaran. Okay, lepas bungkus, barulah kita akan pasarkan. Pasarkan ke mana? Ke pasar raya, pasar tani. Okay, cendawan ni antara makanan yang diminati ramai jugalah. Okey. Okey. Jadi itu tadi sedikit sebanyak berkaitan dengan tentang penyediaan bongkah cendawan ni. Okey, kita tengok. Kita tengok apa kelebihan menggunakan bongkah cendawan ni. Okey, antara sebab kelebihan menggunakan bongkah cendawan ni adalah mudah dibawa ke mana. Okay, mudah dijaga. Pengeluaran hasil dapat dikawal. Dapat digunakan berulang kali. Okay, kalau tengok gambar kat sebelah ni. Gambar ni merupakan gambar dalam buku teks. Okay, boleh tengok kalau kat dalam buku teks tu, bahagian bawah sebelah kiri. Okay, kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Okay, jadi kelebihan ni kamu tengok betul-betul sebab nanti kita boleh guna kelebihan ni dalam alasan. Tadi kita ada jumpa perkataan alasan. Nanti kita akan gunakan kelebihan ni dalam alasan kita nanti. Okay, jadi apa produk
berasaskan bongkah cendawan ni. Okay, banyaklah produk yang kita boleh guna berasaskan bongkah cendawan ni. Antaranya inovasi makanan, produk kesihatan, jus cendawan, makanan ringan dan baja. Okay, kita tengok gambar ni pun ada dalam buku teks. Kita tengok kat bahagian bawah sebelah kanan. Okay. Okay, jadi kita tengok. Tadi Puan Ayu ada tanya, adakah kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan? Mengapa? Okay, bila kita jumpa soalan yang dimulakan dengan perkataan adakah, dia ada dua jawapan je. Jawapan dia sama ada ya ataupun tidak. Okay, jadi kita akan jawab ya. Saya berminat untuk membuat bongkah cendawan. Okay, Pak Ayu ni tanya, mengapa? Inilah yang kita boleh gunakan sebagai alasan. Kita boleh gunakan tadi kelebihan bongkah cendawan ataupun produk berasaskan bongkah cendawan ni sebagai alasan kita. Okay, sebab Puan Ayu tadi tanya mengapa. Okay, jadi nanti cikgu nak semua buat. Okay. Buat macam ni. Okay, berikan alasan yang sesuai berdasarkan soalan yang dibincangkan. Adakah kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan? Mengapa? Okay, jadi jawapan dia, ya, saya berminat untuk membuat bongkah cendawan kerana bongkah ini, okay, kita boleh tengok mudah dijaga. Mudah dijaga tadi ni salah satu kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Okay, jadi cikgu nak, okay, selain itu bongkah ini juga, okay, kat sini pun boleh masukkan kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Okay, seterusnya bongkah ini juga. Okay, kat sini pun boleh masukkan kelebihan menggunakan bongkah cendawan. Okay, nanti boleh pilih je. Kita ada 4 kelebihan. Jadi cikgu dah bagi satu, mudah dijaga. Jadi cikgu nak kamu pilih lagi 2. Okay, untuk isi dalam ruangan ni. Nanti hantar kepada cikgu. Okay, terdapat pelbagai produk berasaskan bongkah cendawan seperti jus cendawan dan kita boleh tengok tadi produk berasaskan bongkah cendawan tadi ada 5. Okay, tapi cikgu dah masukkan 1, jus cendawan. Okay, jadi untuk yang belakang ni pun kamu boleh letak lagi 1 produk berasaskan bongkah cendawan. Boleh pilih je mana-mana antara 4 selain daripada jus cendawan ni. Okay, jadi tugasan pada hari ini, siapkan dialog tersebut dan hantar kepada cikgu. Okay, cikgu mana? Cikgu Fatihah. Okay, jadi terima kasih semua atas kerjasama pada hari ini. Okay, terima kasih kerana menjalankan sesi PDPR bersama cikgu pada hari ini. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi.